Assalamualaikum Ustazah. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah kerana sudi untuk membuat kami pada hari ini. Nama saya Nur Ashkin binti Mokhtar dan adik-adik kumpulan saya Nurul Anis Hafsah binti Madani, Nurdaini binti Muhammad Sofyan, Arisha Sofia Azmi dan Nur Farzana binti Idris. Jadi hari ini kami akan membuat Ustazah mengenai tajuk pembahasan kami, iaitu peranan wanita dalam institusi kekeluargaan. Namun sebelum itu, bolehkah Ustazah memperkenalkan diri Ustazah terlebih dahulu? Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis lah ya, pengerusi majlis Nur Ashikin ya. Okey, sedikit berkenaan dengan pengenalan diri saya lah. Saya guru di SMK Datuk Ahmad Mahir, guru Dayini tu lah. Lama dah mengajar kat sini. Dari segi pendidikan saya mendapat degree pertama di Yarmouk University Jordan, kemudian saya sambung peringkat master dan PhD di UUM Sintuk Kedah. So sekarang ni masih lagi mengajar di SMK Datuk Ahmad Mahir dan kalau ada peluang insya-Allah akan berpindah lah. Sudah pun berkeluarga dan mempunyai 6 orang anak. Dan inilah saya seadanya. Okay. Terima kasih Ustazah. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan sesi pembuat ini. Jadi, wanita ialah makhluk yang lembut dan penyayang. Islam telah memerintahkan supaya wanita dimuliakan baik sebagai ibu, isteri ataupun anak perempuan. Secara umumnya, wanita tidak kelihatan menonjol sebagai pemimpin masyarakat sama ada dalam urusan politik, ekonomi, keagamaan atau lain-lain. Jika ingin dibandingkan dengan lawan jenis mereka iaitu lelaki. Namun itu tidak membuktikan bahawa wanita tidak memberikan apa-apa peranan yang penting. Maka untuk soalan yang pertama, bolehkah Ustazah kongsikan mana-mana ayat daripada Al-Quran atau hadis yang berkait dengan wanita dan peranannya? Baik, soal dari segi apa yang saya nampak kat sini ialah fokus kepada peranan wanita kan. Tapi saya lebih suka merujuk sepotong ayat daripada surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan maksudnya tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu baik lelaki dan perempuan kecuali mereka hanyalah beribadat kepadaku. Maknanya kat sini tidak ada separation between lelaki dan perempuan. Ayat ini ditujukan sama saja. Dan kalau kita korek sejarah pun peranan wanita ni sangat besar sebenarnya. Cuma kadang-kadang dinafikan lah ya. Dan kalau kita undur sedikitlah dalam sejarah Islam, dan wanita ada sejarah yang tersendiri dan kita patut bangga sebenarnya. Apa orang kata kalau tidak ada dalam kejayaan seorang lelaki pun sudah pasti adanya wanita hebat di belakang kan. Jadi sejarah kegemilangan umat Islam memperlihatkan betapa golongan wanita ni mempunyai kedudukan yang begitu mulia lagi dan penting dalam masyarakat. Wanita dan lelaki sama saja sebenarnya, di mana masing-masing ada tanggungjawab dalam platform masing-masing. Cuma bila golongan wanita tu tak boleh nak buat apa yang dilakukan oleh lelaki, so kat situ ada pandangan yang sedikit serong. Tapi sebenarnya tanggungjawab dan peranan wanita itu sama saja dari segi tanggungjawab dan juga dari segi tanggungjawab kepada lelaki. Jadi kalau dari segi kewajipan, apa yang diwajibkan kepada lelaki sama juga diwajibkan kepada perempuan. Cuma pelaksanaan itu sedikit saja berbeza. Jadi pada pandangan saya, peranan wanita ni sangat besar dalam Islam dan dalam masyarakat sendiri pun kita boleh tengok benda-benda macam tu ada di sekeliling kita dan berapa ramai wanita di luar sana yang cukup berjaya. Bukan nak kata nak banding dengan lelaki. Kejayaan ni satu benda yang sangat abstrak. Kita tak boleh nak ukur dalam satu bentuk yang ABC kan. Tapi sebenarnya ada masing-masing lah. Jadi peranan itu sama saja. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi untuk soalan pertama, ayat yang dikongsikan ialah Az-Zariyat ayat 56. Ya. Okey.
beralih kepada soalan seterusnya. Wanita merupakan insan yang melahirkan anak ke dunia ini yang memberi mereka peranan sebagai seorang ibu. Namun tidak semua wanita mahu atau mampu untuk membawa peranan tersebut. Jadi apakah pendapat Ustazah tentang segelintir wanita pada zaman ini yang enggan untuk bergelar seorang ibu kerana tidak mahu mempunyai anak? Ya. Itu adalah kita nak kata apa ya, satu benda yang sudah menjadi normalisasi untuk sekarang. Sebab dunia sekarang ni dah semakin maju dan kemungkinan pemikiran wanita sekarang pun dah semakin maju. So mereka tak naklah kepada komitmen dan sebagainya. Tetapi pendirian ini sebenarnya menafikan ataupun sangat rugi apabila kita merujuk ya sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana seorang datang kepada Rasulullah. Abu Hurairah menceritakan seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali?" Maknanya dalam banyak senarai yang kita nak berbakti tu, siapa kita nak berbakti? Orang yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Qala ummuka. Rasulullah bersabda, "Ibu kamu." Dan orang itu terus lagi bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibu kamu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Untuk kali yang ketiga, ibumu." Dan kemudian orang itu bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayah kamu." Jadi hadis ini ada kaitan juga dengan dari segi peranan wanita kan. Bagaimana kedudukan wanita itu pada pandangan Islam. Dan kat sini kita boleh tengok dengan jelas sebagaimana yang dibincangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi yang berpendapat bahawa hadis ini benar-benar menunjukkan bagaimana kecintaan dan kasih sayang seorang ibu itu sepatutnya 3 kali ganda dibandingkan kasih sayang kepada seorang ayah. Dan bagaimana kedudukan seorang wanita itu jauh lebih tinggi berbanding dengan seorang bapa. Jadi alangkah ruginya kalau seorang wanita itu hanya tidak mahu terikat dengan sebuah komitmen, kesusahan yang sikit-sikit di duniawi ini, sehingga melupakan kedudukan sebenar wanita pada pandangan Islam. Jadi amat rugilah bagi mereka yang enggan untuk mempunyai anak atas dasar kehidupan sekarang semakin semakin sibuk ataupun kena berlari-lari lah berlumba-lumba untuk mengejar masa. Itu adalah satu pandangan yang sangat merugikan diri sendiri. Wallahualam. Maafnya ada masalah internet sikit. Okay, jadi terima kasih Ustazah untuk jawapan tersebut. Dipersilakan Nurul Anis Afzal untuk melanjutkan sesi temu bual kita dengan soalan-soalan seterusnya. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Nurul Anis Afzal. Sorry, aku tengah interview. Jadi soalan seterusnya adalah sudah sedia maklum tanggungjawab anak perempuan adalah untuk aku tengah record weh. Jadi menurut Baik, Ustazah, baik. bagaimanakah cara sudah berkahwin ataupun berkejaya dapat mengimbangi penjagaan ibu bapa dengan kehidupan mereka? Ya. Ini adalah satu isu yang menjadi satu polemik lah yang dibincangkan ramai sebenarnya. Seolah-olah bila seorang wanita itu berkahwin, sudah tertutup ataupun terhenti baginya peluang untuk berbakti kepada ibu bapa kan. Tapi sebenarnya itu pandangan yang salah. Ya, pandangan yang salah. Tidak terhenti sebenarnya dari segi tanggungjawab anak kepada seorang ibu ataupun bapa walaupun wanita itu sudah berkahwin. Memanglah pada orang kata pada peringkat pertama itu tanggungjawab berbakti ni kepada anak lelaki dulu, kemudian kepada anak perempuan. Tetapi dari segi ihsannya, seorang anak perempuan pun sepatutnya lebih berbakti kepada ibunya. Sebab dari segi nak jaga aurat semua sekali tu kan. Jadi kat sini seorang anak perempuan masih boleh berbakti kepada ibu bapanya walaupun sudah berkahwin dengan cara yang
mendapat kesepakatan ataupun kerjasama daripada seorang suami. Dan seorang suami pula kena faham dari segi yang mana Islam menitik beratkan soal silaturahim, perhubungan antara anak dan ibu bapa perlu diteruskan walaupun anak ini sudah pun dimiliki oleh orang lain yang bergelar suami. Dan dalam konteks keluarga, apabila seorang wanita sudah berkahwin, konsep ketaatan kepada suami itu telah mendapat kedudukan di tempat pertama selepas pertama sebelum ibu bapa. Ya. Jadi apabila sudah berkahwin, ketaatan itu sudah beralih kepada suami bagi seorang wanita. Tetapi hal ini tidak menghalang sekali-kali untuk anak perempuan itu untuk terus berbakti kepada ibu bapa. Dan Islam sangat tidak suka ataupun melarang suami berlaku tidak adil kepada isterinya jika ada jika di situ terdapat satu tidak ada kerjasama. Contohnya wanita ini apabila sudah berkahwin dihalang terus daripada berbakti kepada ibu bapa. Itu bukan Islam. Itu tidak bersifat adil dalam Islam. Jadi kalau sepatutnya apa yang difahami, suami ini akan sama-sama membantu isterinya yang ingin berbakti kepada ibu bapa dalam apa bentuk bakti sekalipun. Ya. Tetapi at the first place, seorang isteri itu kena lebih cerdik ataupun lebih bijak. Kerana kita ni isteri orang. So kat situ dia kena minta izin dulu. Ya, sebelum nak apa-apa dengan nak bantu ibu bapa ke, nak bagi bantuan, nak bagi wang saku ke apa sekalipun, yang kat situ sebenarnya kena kongsi dengan suami. Dan pada pandangan saya, suami yang kita pilih itu adalah orang yang kita dah perhalusi dari segi budi bicaranya, calon-calonnya, akhlaknya. So tidak ada sebab untuk beliau tidak faham. Kecuali tidak ada komunikasi yang sihat berlaku kan. Jadi kat sini andai kata berlakulah satu komunikasi yang sihat antara suami isteri, tidak timbul masalah. So apa yang saya ingin tegaskan bahawa seorang wanita yang telah berkahwin tidak terhalang untuknya meneruskan bakti kepada ibu bapa. Malah apa yang dilakukan dalam rumah tangganya, apa yang dilakukan dalam berbakti kepada ibu bapa, semua itu akan menyumbang pahala yang sama baik kepada ibu bapa dan juga kepada suaminya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustazah untuk menjawab soalan itu. Soalan seterusnya, boleh Ustazah kongsikan perbezaan keterlibatan wanita dalam dakwah pada zaman dulu dan kini? Bagi saya lah, saya rasa dakwah sekejap Okey. Berbalik pada soalan tadi, pada saya lah nak kata perbezaan dakwah wanita ni sama je. Sebab dakwah tu tetap juga menyeru kepada beriman kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Itu platform dakwah. Maknanya dakwah tu sama saja. Cuma yang berbezanya ialah zaman dan juga platform kita. Kalau zaman dulu mungkin cara dia sesuai pada zaman dulu. Tapi sekarang, zaman kita sekarang ada cara yang berbeza. So apa yang penting ialah kita tak perlu tengok kepada perbezaan zaman, skill dan sebagainya. Apa yang penting ialah kita menjadi seorang pendakwah yang bijak. Dan konteks untuk menyampaikan dakwah itu kita perlu rujuk kepada sepotong ayat dalam Al-Quran yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Maknanya untuk menyampaikan dakwah ini ada 3 cara saja. Bil hikmah dengan bijaksana, wal mau'izatul hasanah dan nasihat yang baik, nasihat bimbingan yang baik, wajadiluhum billati hiya ahsan, iaitu perdebatan yang ilmiah. Jadi kat mana-mana pun kita berada, kalau kita menurut cara ini,
mengikut cara ini yang diamalkan, yang dianjurkan dalam Islam, insya-Allah dakwah itu tetap berjaya. Cuma penglibatan wanita tu mungkin sedikit berbezalah zaman sekarang sesuai dengan kehendak semasa. Wallahualam. Siapa dia? Baik, Ustazah, terima kasih. Itu sahaja dari saya. Seterusnya soalan daripada ahli kumpulan seterusnya. Okey. Untuk soalan seterusnya Ustazah, bolehkah Ustazah kongsikan kisah terdahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW di mana para wanita memainkan peranan penting dalam peperangan? Baik, saya banyaklah sebenarnya senarai nama wanita. Kalau kita baca sebuah buku yang berjudul An-Nisa Haulan Nabi, iaitu wanita-wanita sekitar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati di situ senarai panjang wanita-wanita hebat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya ialah isteri baginda sendiri, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana isteri Rasulullah Sayyidatina Khadijah ini telah menyumbangkan seluruh harta bendanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ini derma ataupun sumbangan besar ini disebut dalam banyak buku sejarah. Yang mana beliaulah orang yang paling kuat memberi motivasi kepada Rasulullah, dan pada masa yang sama beliau jugalah merupakan sponsor utama kepada perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu puteri Rasulullah sendiri, iaitu Ruqayyah, yang mana orang yang paling awal bermusafir dan dari Madinah ke Habsyah, dan mana ketika itu beliau mengetuai sekumpulan wanita Islam. Dan kalau kita semak balik bagaimana perjalanan ini yang diketuai oleh seorang muslimat lah pada masa tu, sangat mencabar. Kalau kita sekarang ni perjalanan kita tak mencabar sangat, semuanya dalam aircon kan. Tapi berbanding dengan pada masa tu, bagaimana seorang wanita boleh berhijrah daripada Madinah ke Habasyah dengan segala kekurangan. Dan di sinilah kita boleh melihat sebagai orang-orang yang seperti inilah yang telah menyokong perjuangan Islam sehingga Islam itu sampai kepada hari ini. Sampai kepada kita pada hari ini ya. Begitu juga Asma bin Abu Bakar, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini bertanggungjawab menyediakan bekalan makanan untuk musafir Rasulullah. Dan ramai lagi wanita-wanita lain yang memang terlibat dalam perjuangan Rasulullah dalam perang, tetapi mereka ini diletakkan di saf belakang, maknanya di belakang tabir, sebagai jururawat, sebagai penyedia makanan, sebagai penyedia kelengkapan dan sebagainya. Tidak ditonjolkan di saf depan. Walau macam mana pun peranan wanita, kalau kita nak senaraikan, mereka sangatlah ramai dan mempunyai peranan yang besar dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak secara langsung memikul senjata. Sebab itulah kita kena faham kedudukan wanita ada kedudukannya yang tersendiri, dan saya sentiasa sebut wanita ini ada kelas yang tersendiri kalau dia bijak meletakkan dirinya. Maknanya dia akan sentiasa berjuang dan berjuang seterusnya sehinggalah beliau berjaya. Wallahualam. Okey. Terima kasih atas Ustazah. Untuk soalan seterusnya, pada pendapat Ustazah, apakah elemen-elemen yang masyarakat lihat untuk menentukan status wanita dalam kalangan masyarakat? Okey, kalau berdasarkan pengalaman lah, saya nak kongsi sikit pengalaman saya lah. Berbeza kalau kita masuk dalam masyarakat, masuk sebagai seseorang inverted comma tu, ataupun masuk sebagai nobody kan. Jadi masyarakat tengok siapa dia ni. Tapi kalau kita masuk tu bertitle, masyarakat akan tengok. So kat sini, apa yang penting sekali lah kalau kita nak masuk dalam masyarakat, yang pertama ilmu. Begitu juga dalam konteks kita berdakwah. Nak dakwah, nak apa dekati orang sekalipun, kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, memang pincang.
Sehingga kan kalau kita nak bercakap sekalipun, kalau tanpa ilmu dia nampak pincang dah. Jadi kat mana-mana pun, tak kira lah kita berurusan dengan siapa pun, orang yang berilmu ini sentiasa untung. Sentiasa untung. Sebab itulah ilmu itu digambarkan seperti satu benda yang kita kena sentiasa cari minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat. Begitu jugalah peranan ilmu ataupun pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang wanita. Ya, wanita nak masuk dalam keluarga mertua, kalau seorang wanita itu seorang yang berilmu akan dipandang tinggi. Wanita nak masuk dalam masyarakat, kalau ianya berilmu akan terus dipandang tinggi dan malah suara kita mudah didengari. Jadi perkara pertama ialah ilmu. Tetapi di samping ilmu tu kena adalah dari segi bagaimana penampilan kita itu mestilah berteraskan kepada akidah Islam. Kalau ilmu saja tak ada akidah, lain pula ceritanya kan. Jadi maknanya di samping kepada akidah tu perkara pertama ialah ilmu. Dan bagi kita seorang wanita Melayu ni, perlu ada juga kebijaksanaan kita sebagai wanita Melayu untuk mempertahankan budaya dan adat timur. Jadi sekarang ini apa yang saya nampak, wanita-wanita sekarang ini sudah kebaratan dah. Terpengaruh dengan macam-macam budaya, sehingga kan yang berilmu pun seolah-olah melupakan dah. Jadi kat sini kena ada juga dari segi kebijaksanaan kita sebagai wanita Melayu untuk mempertahankan budaya dan adat timur. Sebagaimana yang kita tahu, adat ketimuran kita ini penuh dengan sopan santun, lemah lembut dan sebagainya. Dan seterusnya dari segi tingkah laku ataupun sasiah kita juga kena ada, yang mana kita kena ada keindahan dalam kita bertingkah laku. Ya, jangan kata, oi ini hak aku tak kira, ataupun ini mulut aku tak kira. Tak boleh. Dia kena ada keindahan, terutama bagi kita yang bernama wanita. Sebab wanita itu adalah perhiasan sebenarnya. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Jadi bagaimana kita nak bertingkah laku? Tingkah laku kita adalah berdasarkan wanita yang solehah, yang kaya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang kaya dengan keindahan-keindahan adab serta budaya yang tinggi. Dan selain itu, bolehlah juga, saya lebih suka wanita yang ada elemen cantik. Makna sini kena hiaskan jugalah diri sikit-sikit. Tak adalah pergi dengan wajah kusam nak masuk dalam masyarakat kan. Nanti orang tanya demam ke apa kan. Jadi kat situ kena ada juga supaya kita mudah diterima. Sebab first impression orang akan tengok muka kita, penampilan kita, bagaimana kita berpakaian. Semua itu sangat mempengaruhi untuk kita masuk ke dalam masyarakat. Kalau kita nak lebih maju lagi, katalah kita nak menceburi dalam bidang leadership, kena ada satu slogan lah. Saya ada masuk dalam, baru ni saya dah masuk dalam satu conference tentang Hari Wanita tahun lepas rasanya. Satu tagline dia, Women in Leadership Choose to Challenge. Maknanya kita sentiasa challenge diri kita. So kat sini kita kena ada elemen-elemen untuk nak challenge orang lain. Kalau boleh biar seluruh dunia tu tengok pada kita, tetapi bila dunia tengok pada kita, kita ada semua elemen yang untuk diberikan kepada wanita, kepada dunia. Maknanya kita cukup dari segi akhlaknya, cukup dari segi akidahnya, cukup dari segi budaya, ketimuran, keindahan tingkah laku semua, campur pula diri itu nampak menarik. So kat situ kita mudahlah untuk menyampaikan dakwah. Tetapi nombor satu, akhlak dan akidah tetap nombor satu. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustazah atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Alisha Sofia Azmi untuk soalan seterusnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ustazah, nama saya Aisyah dan soalan yang akan saya utarakan kepada Ustazah ialah seperti yang kita dapat lihat sekarang, majoriti barisan pemimpin adalah di kalangan lelaki. Menurut pendapat Ustazah, sejauh manakah pelibatan wanita dalam kepimpinan? Mungkin soalan ini sebenarnya soalan yang agak sensitif lah kalau bagi lelaki kan. Dalam Al-Quran pun
ada disebut tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'alaihim. Lelaki itu adalah pemimpin kepada wanita. Maknanya dari segi kepimpinan lelaki itu lebih ke kananan. Tetapi kalau kita melihat kepada syarah yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' yang menyatakan bahawa perkataan darajat itu maksudnya kelebihan dan keistimewaan lelaki dari sudut kekuatan fizikal, akal dan ketegasan yang menjadi urusan utama dalam tonggak pemerintahan ataupun kepimpinan. Di sini tidak memberi satu jawapan kepada wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Bukan. Boleh jadi pemimpin. Sebab itulah kalau kita semak balik, ulama fiqh telah membahaskan hal ini dengan jelas. Sebagaimana pandangan Imam Al-Qurtubi tadi juga, yang mana kepimpinan ini ulama fiqh telah memberikan asas kepada kepimpinan ini kepada dua bahagian. Yang pertama, kepimpinan yang kita panggil wilayah ammah, iaitu tampuk kepimpinan yang tertinggi. Yang tertinggi seperti jawatan ketua nombor 1 bagi sesebuah negara seperti jawatan sekarang ni Perdana Menteri. Ataupun kalau dulu dia panggil khalifah. Itu dia panggil wilayah ammah. Yang satu lagi, kepimpinan yang kedua iaitu kepimpinan yang disebut sebagai wilayah khas, iaitu tampuk kepimpinan di peringkat kecil dari jawatan-jawatan tertinggi dalam sesebuah negara. Maknanya yang bawah-bawah sikit. Jadi majoriti ulama berpendapat bahawa larangan larangan yang kata tak boleh seorang wanita nak jadi pemimpin itu larangan kepada wilayah ammah, iaitu memilih kepimpinan tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Jadi contoh kalau kita vote untuk Perdana Menteri itu seorang wanita, itu tak kena lah. Sebab untuk nak memimpin sebuah negara yang merupakan jawatan tertinggi, itu mestilah seorang lelaki. Yang perempuan boleh jadi menteri-menteri ke, sebab itulah negara kita ada menteri tertentu yang dipegang oleh wanita. Jadi kat sini majoriti ulama bersepakat bahawa boleh wanita menjadi pemimpin dalam konteks yang tertentu. Ya. Sebab kalau yang melibatkan wilayah khas ini seperti menteri-menteri ataupun setiausaha, contoh yang paling dekat dengan kita seperti pengetua ataupun ketua-ketua syarikat, tidak dilarang, bahkan diharuskan. Dan diharuskan tu dengan ada sokongan juga daripada orang lain. Dan seorang pemimpin mesti dia ada satu organisasi dia. Jadi tidaklah bermakna bila seorang pemimpin perempuan akan menjadi lemah. Tak sebenarnya. Sebab bila kita bina satu kepimpinan sudah pasti ada sokongan dari bawah. Ya? Dan dari segi kepimpinan, kenapa Islam tidak melayakkan wanita untuk mencawat jawatan yang paling tinggi? Kerana jawatan yang paling tinggi ini merupakan kepimpinan yang sangat berat. Sedangkan wanita dia ada kekangan-kekangan yang tertentu bagi seorang wanita yang membolehkannya menjawat jawatan di peringkat kepimpinan yang wilayah khas sahaja, maknanya yang pertengahan tu. Seperti yang kita maklum, wanita ni ada masa-masa dia bersalin, ya, mengandung dan sebagainya. Ini perlu kepada pengasingan dan sebagainya. Jadi kat situlah Islam telah meletakkan bahawa untuk kepimpinan tertinggi itu memang wanita tidak layak. Yang lain-lain boleh. Jadi mana-mana yang bersifat, yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri itu kena lupakanlah. Nak jadi menteri besar, nak jadi menteri, silakan. Kalau ada kebolehan lah, ya, dibolehkan. Okey. Okay, terima kasih Ustazah atas perkongsian yang bermanfaat sebentar tadi. Ini merupakan soalan terakhir pada saya. Wanita dan pendidikan sangatlah berkait rapat. Ramai berpendapat bahawa wanita harus menjadi pendidik yang bijak. Bagaimanakah wanita boleh berperanan menjadi pendidik yang baik dan bijak seperti statement sebentar tadi? Okey, wanita pendidik yang bijak. Memang benar sebenarnya. Sebab apa? Wanita ini guru semula jadi.
dan dialah guru pertama bagi seorang yang bergelar anak. Ya. Dan wanita ni walaupun dia tidak menjawat jawatan ya kamu seorang guru, sebenarnya dia adalah seorang guru. Dan bagaimana halusnya pendidikan ini yang dibawa oleh seorang wanita, tengoklah kepada kemenjadian anak-anak tu. Jadi sesuai dengan pendidikan, wanita ini sangat maknanya sangat cocok lah kalau kita kata guru yang paling berprestij dalam membina sesebuah tamadun manusia. Kerana sejak dari dalam kandungan lagi, wanita ini telah pun mendidik anak-anak dia. Kemudian dilahirkan dan dialah guru pertama. Dan anak itu kenal dunia bermula dengan gurunya seorang ibu. Jadi apa yang perlu untuk menjadi seorang guru yang bijak ataupun pendidik yang bijak? Yang pertama ilmu lah. Yang kedua, ini saya cakap ni dari segi pandangan saya sebagai seorang guru. Ya, bukanlah bermakna saya pendidik yang bijak, tetapi saya cuba ya. Yang kedua, selain pada ilmu, kita juga kena menyelami faham tentang kehendak ataupun potensi pelajar tu. Maknanya seorang pendidik yang bijak ni, bagaimana seorang ibu tu boleh faham. Dia tengok muka anak dia pun dia tahu dah, wah anak ni sedang sedih, anak ini sedang bergembira. Seorang ibu dia boleh tahu. Lenggok jalan anak dia pun dia tahu dah anak dia sedang kecewa. Sepatutnya guru yang bijak, pendidik yang bijak pun boleh faham pelajar dia sebegitu rupa. Barulah dia tahu, masa nak sampaikan ilmu dia tahu pelajar ini sebenarnya ada masalah dalam kepala. Sebab itulah dia tak boleh fokus dan sebagainya. Jadi pendidik yang bijak ini, dia kena lebih bijak untuk menangani masalah semasa. Dan begitu juga dalam menghadapi pendidikan Alaf 21 ni orang kata, pendidik yang bijak juga kena lebih synchronize lah dengan persekitaran semasa, termasuklah dengan teknologi, kemahiran-kemahiran tertentu supaya kita boleh mampu untuk membawa sesi pendidikan yang lebih menarik. Dan seorang guru wanita sekarang ini kalau kita lihatlah, ramai guru-guru wanita yang telah dinobatkan sebagai guru contoh ataupun guru idol untuk guru-guru se-Malaysia. Dan bila kita tengok tu senarai panjang, boleh dikatakan majoritinya adalah guru wanita. Jadi di sini memang benarlah dari segi pendidikan memang sesuai bagi seorang wanita. Dan kalau kita rujuk kembali dalam Islam pun, Islam sangat menggalakkan pendidikan ini disampaikan oleh seorang wanita yang mana wanita itu sesuai dengan jiwanya yang sangat lembut, mudah membelai, mudah memujuk dan sebagainya. Itu adalah kesenian halus yang ada pada seorang wanita. Jarang sangat wanita ni yang memang gagah perkasa ke apa ke, jarang sangat. Ada tetapi jaranglah. Jadi bagi menjawab untuk menjadi pendidik yang bijak sebenarnya bergantung kepada diri masing-masing. Tetapi yang paling penting ada ilmu, ada iman, ada takwa kepada Allah, yang mana guru ini bercita-cita untuk melahirkan pelajar yang cemerlang di samping menjadikan kejayaannya sebagai seorang pendidik adalah sebagai ibadah. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian sebentar tadi. Sekarang dipersilakan sahabat saya yang terakhir, Nur Fazana, untuk memberikan soalan. Okay. Assalamualaikum Ustazah. Okay. Bagaimana Ustazah melihat peranan wanita dalam pembangunan ekonomi negara kita? Okey, dalam perkahwinan, dalam permasalahan pembangunan negara, wanita pun tidak ketinggalan dalam bab ni. Sebab boleh saya tahu kat sini ni orang Kelantan ke orang mana ni? Berapa orang Kelantan? Saya Kedah. Saya Kelantan. Ya. Mak saya Kelantan. Boleh datang ke Kelantan. Boleh datang ke Kelantan, tengok dekat Pasar Siti Khadijah, siapa yang run semua tu. Boleh dikatakan 99% semuanya makcik-makcik perempuan
yang run perniagaan di Pasar Besar Siti Khadijah. Walaupun kita tengok perniagaan mereka begitu-begitu saja, tetapi sebenarnya telah memberi pulangan yang besar kepada ekonomi negeri. Itu belum lagi negara kan. Dan saya ada terbaca baru ni seorang wanita dekat Melaka kalau tak silap saya, yang mengusahakan tanaman pandan. Mengusahakan tanaman pandan yang mana dia boleh mengusahakan, kemudian memproses, ada kilang tersendiri yang menghasilkan bauan. Itu hasil daripada idea seorang wanita. Sebab itulah sangat benarlah tangan yang menghayungkan buaian itu tidak mustahil akan menggoncangkan dunia. Goncangan ini bukan nak menggegarkan dunia dengan laungan sorakan dia, tetapi goncangan ini mungkin dalam bentuk pembangunan negara. Goncangan ini dalam bentuk memberi pendidikan. Ya, kalau dalam pembangunan negara, wanita banyak berkecimpung dalam bidang perdagangan, dalam bidang tekstil dan sebagainya. Boleh tengok banyak sangat tempat yang menjadi tumpuan. Dan dunia sekarang, ya, dunia sekarang ni lebih lagi lah. Wanita-wanita kat rumah tu yang bergelar suri rumah, kadang-kadang income mereka lebih hebat daripada penjawat awam. Kan? Walaupun mereka duduk saja di rumah, kita tengok main phone saja, tetapi mereka ada sumber income sendiri. Inilah kehebatan wanita. Dan secara tak langsung, pergerakan ini sebenarnya memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan negara sedikit demi sedikit. Jadi sangat benarlah yang satu pepatah ataupun satu signal yang disebut sebagai pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Ya. Yang orang lelaki ada bahagian dia, yang perempuan ada bahagian dia. Maknanya generasi muda sekarang memikul tanggungjawab sebagai tulang belakang negara dan menjadi harapan untuk membangun masa depan negara yang gemilang dalam platform yang tersendiri. Golongan wanita dengan cara dia, golongan lelaki dengan cara dia. Tetapi untuk pembangunan negara, masing-masing ada peranan dan sumbangan masing-masing. Cuma wanita ni saya banyaklah tengok wanita ni banyak terlibat dalam bidang perniagaan. Bijak benarlah kalau dekat TikTok tu boleh dikatakan wanita yang live TikToknya, ya. Dan tak kurang jugalah, kebanyakan mana-mana lah iklan ke apa memang wanita lah yang ditampilkan. Jadi mungkin itu ada satu kelebihan bagi wanita, ya. Jadi apa yang saya ingin tegaskan, sumbangan wanita dalam pembangunan negara sangat besar, dan walaupun kita tak boleh nampak ianya satu benda yang disebutkan sebagai objektif, tetapi sangat memberi kesan kepada pembangunan negara dalam semua sudut yang diceburi. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustazah. Ini soalan saya yang terakhir untuk sesi wawancara pada hari ini. Apakah pendapat Ustazah tentang wanita yang menjadi ketua keluarga setelah kehilangan suami ataupun suami sakit? Ya, ini adalah satu kebetulan lah dekat rumah saya pun ada kejadian macam ni. Asalnya suami bekerja seorang diri, isteri suri rumah. Tiba-tiba suami sakit, tenat dan tidak boleh bekerja langsung, dan ini menjadi satu masalah besar. Dia sebenarnya pepatah yang mengatakan sediakan payung sebelum hujan tu ada benarlah juga. Dalam dunia sekarang ini kita kena ada satu persediaan untuk menghadapi hari-hari yang semakin mencabar. Begitu juga dalam kehidupan seorang wanita. Kita tidak boleh berlapang dada, ya semuanya disediakan, ya, sebab kita tak tahu malam berbau tu bila. Jadi ramai sekarang kalau kita tengok dekat akhbar-akhbar yang menceritakan bagaimana anak-anak terbiar akibat daripada ayah yang tidak lagi boleh bekerja, dan bagaimana isteri sehingga mengambil keputusan yang tidak relevan apabila menghadapi situasi ini. Jadi pada saya sebagai persediaan kepada anak-anak lah,
sepatutnya kita ada satu jalan keluar. Andai kata satu hari nanti kita diuji dengan perkara begitu, makna kita ada jalan keluar. Jalan keluarnya macam mana? Iaitu dengan berkerjaya. Walaupun sistem kerjaya wanita ini sebenarnya satu benda yang diperkenalkan oleh kalau kita tengok diperkenalkan sejak era penjajahan dululah, yang mana masa tu dia telah mengubah cara hidup masyarakat Melayu dan memperkenalkan sistem pekerjaan itu ataupun dia panggil industrialisasi ini menjadi satu normalisasi dalam sebuah masyarakat, baik dalam masyarakat lelaki ataupun perempuan. Tetapi untuk masa sekarang wanita perlu ada kerjaya. Wanita perlu ada kerjaya, ada sedikitlah income untuk sendiri. Tak kiralah dalam bentuk apa sekalipun asalkan ianya halal, supaya bila terhantuk pada sesuatu tu, makna kita tidak mudah jatuh. Sebab ujian daripada Allah ni kita tak tahu kan bila akan diuji. Sebab itulah saya lebih menyokong kepada wanita yang menyiapkan dirinya dengan pendidikan yang baik, kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik dan kena sentiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Tidaklah bermakna kita menafikan hak nafkah itu adalah hak suami, bukan. Tetapi sebagai untuk memudahkan ataupun untuk memberi bantuan dalam sebuah rumah tangga, apatah lagi di saat suami ditimpa musibah yang tidak diingini. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah kita sudah sampai ke pengakhiran sesi wawancara hari ini. Dari sesi wawancara hari ini juga kami dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam pasal tajuk ni. Jadi terima kasih Ustazah atas perkongsian Ustazah dan juga terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk sesi wawancara hari ini. Terima kasih Ustazah, Alhamdulillah. Okey, itu saja Terima sedikit kasih, Ustazah. perkongsian daripada saya. Maaflah kalau ada sedikit kekurangan ke apa, sebab saya pun tak boleh nak bersedia banyak. Daya ni tahulah bagaimana sibuknya sekolah kami. Sebab sekarang ni 7 hari seminggu kita orang bekerja dan malam pun ada kelas lagi, tambahan pula saya warden dan macam itulah. Malam ni pun saya curi masa ni antara waktu maghrib dan isyak. Sepatutnya saya ada slot tazkirah dengan pelajar tadi. Biarkan dia pun ada tazkirah sama-sama dia untuk nak masuk ni. Sebenarnya saya ada banyak jugalah sesi-sesi IB macam ni dengan student-student lain. Dengan biasanya selalunya saya ada slot dengan pelajar-pelajar UMS, pelajar-pelajar UiTM macam tu. Jadi terima kasih kerana mengundang saya, boleh berkongsi-kongsi dan insya-Allah dan ini boleh datang ke sekolah bawa kawan-kawan. InsyaAllah nanti. Okay, itu saja untuk hari ini. Maaf kalau ada yang tersalah dan terkurang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Ustazah. Semoga Ustazah panjang umur rezeki. Okay, saya live dulu ya. Ya. Bye, Ustazah. Bye.